Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris yang berlangsung pada awal pagi tadi. Brighton tupaskan Brentford dengan jaringan 2-1. Crystal Palace tewas 0-2 kepada pasukan Bournemouth. Fulham belasah pasukan Nottingham Forest 5-0. Sheffield United tewas 0-2 kepada pasukan Liverpool. Aston Villa melakar kejutan selepas menang 1-0 ke atas pasukan Manchester City. Manchester United berjaya kalahkan pasukan Chelsea dengan keputusan 2-1. Aston Villa lakar kejutan tewaskan pasukan Manchester City di Villa Park. Aston Villa berada di bawah bimbingan Unai Emery dilihat berada di kemuncak prestasi selepas berjaya melakarkan kejutan dengan menewaskan juara treble musim lalu, iaitu pasukan Manchester City dengan jaringan 1-0. Taktikal dan strategi yang digunakan oleh Emery dalam perlawanan ini nyata menjadi apabila mereka berjaya mengekang serangan demi serangan yang dilakukan oleh anak buah Pep Guardiola itu. Dua percubaan yang berbahaya berjaya digagalkan oleh kecakapan penjaga gol pasukan Villa, iaitu Emi Martinez, dalam memastikan kedudukan kekal 0-0. Sehinggalah Leon Bailey berjaya memecahkan kebuntuan pada minit ke-74. Dengan kemenangan ini, Aston Villa berjaya naik ke tangga ketiga Liga, memintas pasukan Manchester City yang jatuh ke tangga keempat Liga dengan mereka kekal mengutip 30 mata. Manchester City akan berdepan dengan pasukan Luton pada perlawanan seterusnya, manakala Villa akan berdepan dengan pasukan Arsenal selepas ini. Liverpool sekali lagi memilih jalan sukar untuk menang. Liverpool dilihat agak bergelut untuk meneruskan pasukan tercorok Liga, Sheffield United, dengan jaringan 2-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Bramall Lane. Meskipun anak buah Jurgen Klopp dilihat menguasai hampir keseluruhan perlawanan, mereka masih gagal untuk menyempurnakan peluang terhidang di hadapan gol. Kapten pasukan Virgil van Dijk akhirnya berjaya memecahkan kebutuhan dengan jaringannya pada minit ke-37. Sekali lagi hasil bantuan daripada Trent Alexander-Arnold. Beberapa percubaan gagal disudahkan oleh Darwin Núñez sebelum dia sendiri melakukan assist kepada Dominic Szoboszlai pada masa kecederaan sebelum perlawanan tamat. Liverpool kembali merapatkan kedudukan kepada pasukan Arsenal yang sebelum ini berjaya menewaskan pasukan Luton 4-3 pada perlawanan sebelumnya. Liverpool kini hanya 2 mata di belakang pasukan Arsenal yang mengumpul 34 mata, dan Arsenal berdepan dengan misi sukar untuk menentang pasukan Aston Villa yang sedang meneruskan rekod cemerlang mereka dengan menang sebanyak 14 kali berturut-turut di laman sendiri. Manchester United berjaya atasi saingan Chelsea dengan jaringan 2-1. Pengurus Manchester United, Erik ten Hag, mampu untuk menarik nafas lega selepas pasukannya itu berjaya menang ke atas pasukan Chelsea 2-1 dalam perlawanan yang berlangsung di Old Trafford pada awal pagi tadi. Chelsea dilihat menguasai lebih banyak permainan, dengan Manchester United lebih banyak menggempur kubu pasukan lawan apabila melakukan 28 shot dan 9 daripadanya merupakan percubaan tepat. Tuan rumah sepatutnya berada lebih awal di depan apabila mereka dihadapkan sepakan penalti pada minit ke-9, tetapi gagal disempurnakan oleh kapten pasukan, Bruno Fernandes. Sebaliknya, Scott McTominay berjaya meletakkan mereka di depan pada minit ke-19 apabila dia mudah mendapat masuk bola ke gawang Chelsea. Chelsea bagaimanapun berjaya kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-45 hasil jaringan daripada Cole Palmer. Scott McTominay nyata wira dalam perlawanan ini selepas dia sekali lagi menjadikan gol kedua secara peribadi, dan untuk memastikan pasukannya itu berada di depan, hasil tandukan hantaran dilakukan oleh Alejandro Garnacho. Keputusan kekal sehingga kursi penamat, dan United kini berjaya naik ke tangga ke-6 Liga, memintas pasukan Newcastle yang belum lagi turun bermain dalam game week ke-15 ini. Fulham lepas geram terhadap Nottingham Forest. Fulham yang tewas 4-3 kepada pasukan Liverpool sebelum ini berjaya bangkit daripada kekalahan tersebut apabila mereka membelasah pasukan Nottingham Forest dengan jaringan 5-0. Perlawanan yang berlangsung di Craven Cottage itu nyata memberikan kelebihan kepada pasukan Fulham yang nekat untuk bangkit selepas kekalahan mengecewakan mereka kepada pasukan Liverpool tempoh hari. Alex Iwobi berjaya meletakkan pasukan tuan rumah di depan menerusi jaringan pada minit ke-30 hasil bantuan daripada Willian. Bekas penyerang pasukan Wolves, Raul Jimenez, kemudian menggandakan kedudukan selang 4 minit kemudian dengan dia dibantu oleh Andres Pereira. Jimenez sekali lagi mencatatkan gol kedua peribadi dan ketiga untuk pasukan pada minit ke-54. Alex Iwobi kemudiannya menambah gol keempat hasil bantuan daripada Harry Wilson. Tom Kenny memastikan kemenangan 5-0 mereka terhadap Forest melalui jaringannya pada minit ke-86, sekali lagi dibantu oleh Andres Pereira. Fulham kini semakin menjarakkan diri daripada zon penyingkiran dengan kini mengumpul 18 mata dan berada di tangga ke-12 Liga. Brighton pamer aksi kemas ketika menentang pasukan Brentford.
Brighton menggunakan sebaik-baiknya kelebihan beraksi di gelanggang sendiri selepas mereka berjaya menewaskan pasukan Brentford 2-1 pada awal pagi tadi. Pasukan pelawat bagaimanapun terlebih dahulu berada di depan, menerusi Bryan Mbeumo pada minit ke-27 hasil sepakan penalti. Tersentak dengan kedudukan tersebut, Brighton terus menggandakan asakan dan hasilnya jaringan daripada kapten pasukan iaitu Pascal Gross. Gol kedua Brighton hadir pada separuh masa kedua kali ini menerusi tandukan padu daripada Jack Hinshelwood yang dibantu oleh Pascal Gross. Kemenangan yang sangat berharga buat Roberto De Zerbi dalam misi mereka untuk berada dalam kedudukan 4 terbaik Liga. Mereka kini berjaya mengumpul 25 mata dan berada di tangga ke-8 Liga 2 mata di bawah pasukan Manchester United. Liverpool kehilangan Joel Matip. Pengurus pasukan Liverpool, Jurgen Klopp, mengesahkan mereka akan kehilangan Joel Matip yang mengalami kecederaan ACL ketika menentang pasukan Fulham tempoh hari. Pemain pertahanan yang berusia 32 tahun itu juga dikatakan terpaksa melupakan baki aksi musim ini dalam semua kejohanan yang mereka sertai. Klopp yang bercakap selepas aksi mereka menentang pasukan Sheffield United pada awal pagi tadi melihat perkara tersebut sebagai kejadian yang tidak diingini. Matip akan menjalani pembedahan untuk memulihkan kecederaannya itu dan dijangka akan berehat selama 9 bulan. Liverpool kini hanya memiliki Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Joe Gomez dan Jadon Quansah untuk posisi center back buat masa ini, dan mereka akan cuba mendapatkan sekurang-kurangnya seorang lagi pemain pertahanan pada bulan Januari nanti. Ini merupakan musim terakhir Joel Matip bersama dengan pasukan Liverpool, dan dia juga tidak asing lagi daripada melalui beberapa siri kecederaan yang menyebabkan dia lebih banyak berada di luar padang berbanding beraksi di atas padang. Kevin De Bruyne tersenarai dalam skuad Manchester City untuk ke Club World Cup. Perancang utama pasukan Belgium dan juga pasukan Manchester City telah disenaraikan dalam skuad Manchester City untuk mereka menyertai kejohanan Club World Cup yang akan berlangsung nanti di Arab Saudi. FIFA telah mengesahkan perkara tersebut dengan kejohanan tersebut akan bermula pada 12 Disember nanti. City bagaimanapun hanya akan menanti sehingga ke peringkat semifinal 7 hari kemudian sebagai wakil daripada Eropah yang berjaya memenangi Liga Juara-Juara Eropah pada musim lalu. De Bruyne yang tidak bermain dengan pasukan Man City sejak bulan Ogos yang lalu selepas dia mengalami pembedahan hamstring, kini dijangka akan kembali menyertai latihan bersama pasukan utama sebagai persediaan untuk menyertai kejohanan tersebut. Mikel Arteta digantung satu perlawanan. Mikel Arteta juga pengurus pasukan Arsenal berdepan tindakan pergantungan satu perlawanan selepas pasukannya menang 4-3 ke atas pasukan Luton tempoh hari. Ini bermakna yang Arteta tidak akan berada di bangku simpanan pasukan Arsenal ketika mereka menentang pasukan Villa yang akan berlangsung pada hujung minggu nanti. Ketiadaan Arteta nanti bakal berkemungkinan besar akan memberikan kesan kepada aksi yang bakal ditunjukkan oleh anak buahnya sendiri, memandangkan perlawanan menentang pasukan Aston Villa nanti adalah perlawanan yang penting. Tindakan pergantungan ini berikutan daripada aksi melampau Arteta meraihkan gol daripada jaringan Declan Rice pada minit akhir perlawanan. Cara dia meraihkannya seakan sama seperti yang Jose Mourinho lakukan beberapa tahun lalu semasa dia masih lagi di Old Trafford. Menurut daripada undang-undang telah pun termaktub, pengurus pasukan berdepan dengan pergantungan selepas menerima 3 kad kuning, manakala pemain hanya akan digantung selepas mengutip kad kuning kelima. Kita lihat keputusan lain-lain perlawanan di sekitar Eropah. Dewan Perancis, Lyon meneruskan rentak buruk mereka musim ini selepas kalah 3-0 kepada pasukan Marseille. Dan berikut adalah kedudukan semasa Ligue 1 di Perancis. Liga Belanda, AZ Alkmaar tewas 1-3 kepada pasukan Nijmegen, Walwich tewas 3-2 kepada pasukan Ajax Amsterdam. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Belanda. DFB Pokal Jerman Round 16, Leverkusen marah ke peringkat seterusnya selepas menang 3-1 ke atas pasukan Paderborn. Borussia Dortmund tersingkir selepas tewas 2-0 kepada pasukan Stuttgart. Manchester United berpeluang untuk dapatkan Donyell Malen. Manchester United berkemungkinan akan ditawarkan oleh Dortmund untuk mereka melepaskan Donyell Malen sebagai salah satu cara mereka untuk mendapatkan semula Jadon Sancho. Namun keputusan akhir adalah daripada pasukan Manchester United. Douglas Luiz akan kekal bersama dengan Aston Villa. Pemain tengah pasukan Aston Villa, Douglas Luiz, menyatakan hasratnya untuk terus kekal bersama pasukan itu dan berbangga kerana dia pernah dikaitkan untuk ke Arsenal dan juga Liverpool. Villa sudah mengesahkan yang mereka tidak akan menjual Luiz pada nilai kurang daripada 110 juta pound. Chelsea semakin hampir untuk dapatkan Victor Osimhen. Chelsea dilaporkan semakin hampir untuk mendapatkan penyerang pasukan Napoli, Victor Osimhen, selepas pemain itu dikatakan tidak mahu memperbarui kontraknya lagi. Napoli juga memberitahu yang perbincangan sedang berjalan dengan baik buat masa ini.
Barcelona mahukan Donny van de Beek. Barcelona bercadang untuk mereka mendapatkan pemain tengah pasukan Manchester United sebagai langkah mereka untuk menggantikan tempat Gavi yang terpaksa berehat panjang akibat kecederaan ACL baru-baru ini. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.